Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda komedi pengintip aksi dari 2018 bertajuk Johnny English Streets lagi. Serangan siber di Ibu Pejabat Mi-7 mendedahkan identiti ejen medannya. Apabila Perdana Menteri dimaklumkan tentang kemalangan itu, dia memerintahkan untuk segera mengembalikan mereka yang telah bersara ejen, kerana dia mahukan keadaan terkawal sebelum sidang kemuncak G12 akan datang. Akibatnya, Johnny English kini seorang guru geografi di sebuah sekolah yang turut melatih pelajar dalam pengintipan, dipanggil semula oleh agensi, bersama-sama dengan koperasi lain. Semasa menandatangani dokumen kerahsiaan, ejen lama menunjukkan senjata rahsianya, pen yang boleh menyebabkan orang tidak sedarkan diri, jika penutup ditanggalkan terlalu lama. Dia kemudian menyerahkannya kepada Johnny untuk menandatangani kertas itu, tetapi dia secara tidak sengaja menjatuhkannya ke dalam secawan teh. Walaupun usahanya untuk mendapatkan semula penutup untuk meletakkannya semula pena itu akhirnya melumpuhkan ejen, jadi agensi itu tiada pilihan selain meneruskan dengan Johnny. Atas permintaannya, pembantunya Bo turut dipanggil semula, dan kedua-duanya diberikan peralatan yang diperlukan untuk melakukan operasi. Johnny enggan mengambil sebarang bantuan teknologi, dan lebih suka menggunakan kaedahnya yang telah dicuba dan diuji. Bo menerangkan sebab di sebalik pilihannya, dan mendedahkan, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Bahawa telefon pintar dan peralatan lain sangat boleh dikesan, yang merupakan risiko dalam kes ini, kerana mereka berhadapan dengan musuh pintar digital dan tidak mahu dikesan oleh mereka. Dia juga memilih Aston Martin lama, dan memandu ke Perancis, tempat serangan siber itu dimulakan. Semasa memandu ke sana, Bo menerangkan butiran peralatan, termasuk beberapa tenaga tinggi pil, dan bayi jeli yang sangat meletup. Selepas tiba di tempat sasaran mereka, Hotel Magnifique di Cap d'Antibes, Bo memberitahunya, bahawa mereka mendapat maklumat tetamu daripada ibu pejabat, tetapi dia curiga dengan seorang lelaki bernama Sebastian, bekas kaki tangan perisikan tentera. Semasa mengintipnya menggunakan pelayan, Johnny mengarahkan Bo untuk mengalih perhatiannya, sementara dia bercadang untuk mencuri telefonnya. Walaupun dia mendapat telefon itu, tetapi perlu mengembalikannya selepas telefon itu mula berdering. Untuk mengekalkan penampilan, Johnny cuba membantu pelanggan dengan makanan, tetapi mengganggu, dan secara tidak sengaja membakar restoran itu. Sementara itu, Bo berjaya mendapatkan telefon itu, dan mereka menemui gambar kapal layar bernama .calm, yang mereka syak menjadi sasaran seterusnya. Kembali di London, Perdana Menteri mendengar ceramah daripada jutawan Silicon Valley Jason Volta, dan mengarahkan setiausahanya untuk membawanya menyertai mesyuarat, kerana dia ingin menandatangani perjanjian dengannya. Ketua perisikan tiba, dan memberitahunya tentang serangan lain, menyasarkan trafik udara kali ini. Dia kecewa dengan berita itu dan bertanya tentangnya laporan kemajuan daripada ejen yang mereka hantar, tetapi dia sedang sibuk memadamkan kebakaran yang disebabkannya. Selepas mendapat lokasi kapal layar dari ibu pejabat, mereka menyusup ke dalamnya dengan menggunakan bad magnet Johnny, tetapi tidak lama kemudian dilihat oleh seorang wanita Ophelia Buletova, yang menyuruh mengurung mereka di dalam bilik. Mereka menggunakan bahan letupan berintensiti rendah untuk keluar dari bilik, dan mereka mula mencari sekeliling. Selepas menemui bilik pelayan, Johnny meninggalkan penjejak di sana, yang dia jelaskan sebagai suar air pancut Chevrolet. Semasa menyelinap keluar, Ophelia sekali lagi melihatnya, tetapi memutuskan untuk melepaskannya, kerana dia tidak mempunyai maklumat tentang dia. Keesokan harinya, sambil dia dan Bo memerhatikan kapal layar, mereka bercakap tentang kehidupan peribadi mereka, di mana Bo memberitahunya tentang isterinya Lydia, yang kini berkhidmat dalam tentera laut, sebagai kapten kapal selam nuklear. Perbualan mereka terganggu, ketika mereka melihat Ophelia bersama beberapa rakannya yang lain, berlayar menuju ke dok, dari mana dia pergi dengan BMW elektriknya. Mereka memutuskan untuk mengikutinya, sementara Ophelia memanggil kenalannya, dan memberitahu mereka tentang mengganggu Johnny dengan mengejar kereta. Semasa mengejarnya, Johnny dan Bo dihalang oleh beberapa penunggang basikal, tetapi Johnny menggunakan peluru berpandu untuk menjatuhkan mereka dan membersihkan jalan. Tidak lama kemudian kereta mereka kehabisan minyak, tetapi Ophelia menemui mereka, dan menjemput mereka untuk minum di hotel tempatan. Sementara itu, serangan lain di London melumpuhkan aliran trafik, dengan menjadikan semua lampu merah pada masa yang sama.
Sebelum Perdana Menteri boleh melakukan apa sahaja mengenainya, dia dimaklumkan tentang ketibaan Jason, yang menawarkan bantuannya dalam menyelesaikannya masalah itu, dan dia dengan berat hati menerimanya. Selepas itu dia log masuk ke laman web rasmi, tetapi belajar tentang serangan siber. Dia kemudian mengubah laluan perkhidmatan ke pelayannya di Nevada, dan mengosongkan lalu lintas dalam beberapa saat sahaja, sebelum memulakan pertemuannya dengannya secara rasmi. Di Perancis, Johnny dan Bo tiba di Hotel de Paris, Champs-Élysées, tempat Johnny memutuskan untuk mengalih perhatiannya, sambil mengarahkan Bo pergi memeriksa biliknya. Apabila dia pergi selepas berbual pantas dengannya, Bo memberitahunya bahawa dia seorang Rusia pengintip, tetapi Johnny menolak andaiannya. Di sisi lain, Ophelia menerima panggilan, memberitahunya bahawa mereka menjalankan pemeriksaan di bilik Johnny, tetapi tiada apa-apa yang ketara. Dia berfikir dia seorang profesional dalam tugasnya, dan mereka mesti memerhatikannya, tetapi sebaliknya diarahkan untuk membunuhnya. Dia mematuhi arahan dan berniat untuk menembaknya, tetapi sebelum dia boleh melakukan apa-apa, Johnny, yang telah mengambil pil secara tidak sengaja, menjadi hiperaktif dan meninggalkan bilik itu. Kemudian, dia cuba membunuhnya beberapa kali, tetapi gagal kerana hiperaktifnya, yang tidak membenarkannya tinggal di satu tempat. Selepas dia menari semalaman, Bo datang, dan mendedahkan pemilik kapal layar itu ialah Jason Volta, orang yang sama yang sedang mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri. Selepas mendapat maklumat, mereka kembali ke ibu pejabat dan menyerahkan penemuan mereka. Walaupun ketua tidak pasti tentang Jason, dia membenarkan mereka mengejarnya untuk mencari bukti. Mereka dibawa ke dalam bilik simulasi dan ditunjukkan model maya rumah agam Jason. Selepas Bo dan juruteknik meninggalkan bilik, Johnny memakai set kepala, tetapi tanpa mengetahui bahawa dia tidak melakukannya membuka kunci laluan, dia melangkah keluar dari bilik itu, sambil mengandaikan berada dalam realiti maya. Dalam perjalanan, dia memukul pelanggan di kedai buku, mencederakan beberapa orang lain, dan mengetuk pemandu dari bas atas terbuka, sebelum akhirnya kembali ke bilik. Sementara itu, Perdana Menteri bercakap dengan hologram Jason dan bertanya tentang pendapatnya atas cadangannya. Sebagai tindak balas, dia memberitahunya bahawa infrastruktur mereka sudah agak lama, dan dia mesti memindahkan semua data ke pelayannya sendiri. Dia serta-merta bersetuju dengan cadangannya, kerana dia mahu menyelesaikan perkara sebelum kemuncak. Johnny dan Bo menyusup masuk ke rumah Jason, tetapi terkejut melihat Ophelia sudah berada di sana. Selepas mendedahkan bahawa dia menyedari dirinya seorang anggota perisikan British, dia berniat untuk menembaknya, tetapi dihalang selepas mereka mendengar seseorang datang dan bersetuju untuk bekerjasama antara satu sama lain untuk masa yang singkat. Semasa mengintip Jason, Johnny mengetahui bahawa dia merancang sasarannya yang seterusnya dan cuba melakukannya buat video dengan menggunakan iPhone Ophelia, tetapi terdedah selepas memainkan muzik secara tidak sengaja. Dia kemudian berpura-pura menahannya sebagai tebusan, dan menyerahkannya kepada Jason, yang menjalankan perisian pengecaman, dan mendapati dia seorang guru geografi di sebuah sekolah, tetapi tidak mempercayainya. Johnny cuba mengalih perhatiannya, dengan memberitahunya bahawa dia mempunyai pasukan yang menunggu untuk menyerang rumah agam itu, tetapi Jason dengan cepat mengetahui bahawa hanya Bo, yang baru sahaja melarikan diri selepas dikejar oleh anjingnya. Semasa dia mengusik Johnny, dia keluar dari bilik itu, dan meninggalkan rumah agam itu, manakala Jason mula mengejarnya. Selepas mencuri kereta daripada pengajar memandu, Johnny berjaya mengelak Jason dengan bantuan pelajar memandu, tetapi secara tidak sengaja menukar telefonnya dengan telefonnya. Dia membentangkan penemuannya kepada Perdana Menteri, sambil mendakwa bahawa Jason bertanggungjawab atas serangan ke atas London Eye. Dia kemudian cuba menyokong dakwaannya dengan video yang dirakam di rumah agamnya, tetapi menyedari kesilapannya, kerana telefon itu hanya mengandungi video wanita yang baru sahaja membawanya ke sini. Perdana Menteri berasa kecewa dengan kelakuan tidak bertanggungjawabnya, dan memecatnya kerana menyebabkan kebakaran di restoran di Perancis, memukul beberapa orang semasa lawatan mayanya, dan kini menyalahkan Jason tanpa sebarang bukti yang betul. Semasa dia meninggalkan pejabat dengan sedih, Bo datang dan meyakinkannya untuk meneruskan, sambil mencadangkan mereka harus mendapatkan bantuan daripada isterinya Lydia. Dengan menggunakan kapal selamnya, mereka tiba di luar Istana Garruch di Scotland, tempat G12 mesyuarat akan diadakan dalam beberapa jam.
Semasa mereka keluar, Lydia memberi amaran kepada mereka tentang tidak menggunakan apa-apa peralatan digital berhampiran kapal selam, tetapi mereka memberi jaminan bahawa mereka tidak membawa sebarang peranti. Semasa Johnny memanjat menara menggunakan pakaian badan khas, Jason diberitahu bahawa dia boleh melancarkan serangan terakhirnya, sebaik sahaja Perdana Menteri menandatangani perjanjian di sidang kemuncak, dan dengan cara ini semua data akan dipindahkan ke pelayannya. Sementara itu, Ophelia yang berpura-pura menjadi miliknya teman wanita, dadah minumannya, tetapi kerana Jason sudah tahu dia seorang pengintip, dia mendedahkan sudah mengambil penawar, dan mengeluarkan pin dari pistolnya. Semasa dia berniat untuk menembaknya, Johnny campur tangan dengan melompat melalui tingkap, tetapi terpaksa berundur selepas sutnya tersangkut di pintu. Ophelia, yang kini tiada pilihan lain, melarikan diri selepas menyerang Jason. Para perwakilan mula datang ke istana, tetapi Johnny dan Bo tidak berputus asa. Mereka masuk ke dalam dengan kumpulan, di mana Perdana Menteri menandatangani perjanjian, dan memperkenalkan Jason kepada ahli lain. Semasa Jason menerangkan rancangannya untuk penggunaan data yang berkesan dan memerintah dunia, Johnny, yang berjaya ke bilik persidangan dalam sut perisainya, sekali lagi mengganggu dia, tetapi menghadapi satu lagi kemalangan, memberinya masa yang cukup untuk mengawal segala-galanya. Jason memberitahu mereka bahawa perjanjian itu utama menteri baru sahaja menandatangani, memberinya akses kepada data UK, serta kotak simpang di Ayrshire, yang mengawal World Wide Web. Untuk membuktikan pendapatnya, dia memulakan peringkat pertama serangan, yang melumpuhkan kotak simpang, dan merungkai internet dan bekalan elektrik, di Britain dan Eropah. Dia kemudian mengugut mereka untuk merampas internet dan memaksa mereka semua untuk menandatangani juga. Sementara itu, Johnny menghubungi ibu pejabat untuk meminta sandaran, tetapi melupakan milik Lydia amaran tentang menggunakan telefon berhampiran marin, yang secara tidak sengaja terkunci dalam kod peluru berpandu balistik. Akibatnya, Lydia turut menghubungi ibu pejabat dan meminta pesanan lanjut, tetapi setiausaha secara tidak sengaja meletakkan kedua-dua telefon antara satu sama lain, dan salah faham menyebabkan Lydia untuk melancarkan serangan. Peluru berpandu dilepaskan dari ubah hala marin ke penjejakan Johnny peranti pada .com dan musnahkan pelayannya, justru menghentikan aktiviti Jason. Melihat ini, Jason cuba melarikan diri dari istana dengan menggunakan helikopternya, tetapi Ophelia memberi amaran kepada Johnny tentang dia. Johnny menemuinya sejurus sebelum menaiki helikopter, tetapi dia mendedahkan dia masih boleh melaksanakan rancangannya, dengan mengubah hala data ke pelayannya di Nevada. Semasa Ophelia memberi Johnny tab, dan memintanya untuk melumpuhkan helikopternya, Jason menggodanya tentang tidak mengetahui teknologi itu, tetapi Johnny menggunakan iPad untuk menjatuhkannya, dan kemudian memusnahkan telefonnya dengan pedangnya. Perdana Menteri mengucapkan terima kasih atas kerjanya, tetapi dia menghadapi satu lagi situasi yang janggal, dengan tidak sengaja menjatuhkan sut perisainya. Setelah berjaya menyelesaikan misinya, dia menyertai semula sekolah, di mana dia disambut mesra oleh pengetua dan pelajar. Dia menyambung semula kelasnya dan menunjukkan peralatan yang berbeza kepada kanak-kanak. Semasa mereka mula bermain dengan mereka, Johnny menyedari kesilapannya dan cepat mendapatkannya semula, tetapi pengetua secara tidak sengaja mengunyah bayi jeli. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.